Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar murid, hari ini kita akan belajar tajuk fiqh pendidikan Islam KSSM tingkatan 4. Okey, pelajaran 15 ni unit 1 iaitu ibadah kurban. Okey, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan kurban. Kurban ialah menyembelih binatang ternakan, yakni al-an'am. Saya ulang balik, al-an'am pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apakah hukum ibadah kurban ni? Hukumnya ialah sunat muakkad. Okey, tetapi sekiranya bernazar, hukumnya menjadi wajib. Okey, bila disyaratkan ibadah kurban ni? Iaitu pada tahun kedua Hijrah. Ya, sebagai mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Okey, seterusnya dalil kurban berdasarkan surah Al-Kawthar ayat yang kedua bermaksud tunaikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kerananya. Okey, apa di binatang yang boleh dikorban? Ya, binatang ternakan al-an'am iaitu unta, kerbau, lembu, kambing, biri-biri. Jadi tak boleh ataupun tidak sah korban kalau kita nak buat nak menyembelih ayam, nak sembelih apa lagi? Sembelih arnab, ya, tak boleh. Jadi ada 5 saja haiwan an'am yang disyaratkan untuk kita melaksanakan ibadah kurban. Okey, seterusnya kita lihat pula syarat-syarat sah kurban. Yang pertama, niat kurban. Ya, niat ni dilakukan ketika menyembelih. Okey, syarat yang kedua, masa pelaksanaan. Mestilah ditunaikan selepas solat hari raya Aidiladha pada 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari pada akhir hari tasyrik, iaitu pada 13 Zulhijjah. Ya, waktu lain tidak sah hukumnya. Okey, syarat yang ketiga berkaitan haiwan an'am ataupun ternakan tadi, bebas daripada penyakit dan kecacatan. Contoh, cacat yang teruk pada satu matanya, berpenyakit yang teruk, tempang atau kurus yang melampau. Okey, syarat yang keempat dari segi cukup umur. Okey, kalau unta umurnya 5 tahun ke atas, lembu atau kerbau 2 tahun ke atas, kambing pula 2 tahun dan ke atas. Manakala biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Okey, kita tengok pula tentang perkara sunat kurban. Yang pertama, orang yang berkorban disunatkan tidak bercukur dan memotong kukunya pada permulaan bulan Zulhijjah sehingga selesai dia berkorban. Okey, yang kedua, melakukan penyembelihan korban dengan sendiri dan tidak mewakilkan kepada orang lain jika mampu. Kalau tak mampu, tak apalah. Ni ada setengah orang memang tak berani nak menyembelih, hatta nak menyembelih ayam. Okey, seterusnya melaksanakan segala sunat sembelihan seperti menghadap ke arah kiblat dan alat sembelihan yang tajam. Yang ni sunat-sunat sembelihan kita dah belajar pada pelajaran yang sebelum ini. Okey, seterusnya yang keempat, membaca bismillahi Allah wallahu akbar dan berselawat atas Rasulullah ketika menyembelih. Manakala perkara sunat yang kelima, berdoa ketika hendak menyembelih. Ya, maksudnya, ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu, terimalah kurbanku. Okey, tempoh pelaksanaan kurban. Kurban dilakukan pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik sahaja. Ya. Jadi daripada 1 hingga 9 Zulhijjah tidak sah kita melakukan ibadah kurban. Ya. Pada masa tersebut orang yang berkorban makruh bercukur dan memotong kuku. Okey, jadi ibadah kurban bermula 10 hinggalah 13. Ya, 13, 10 Zulhijjah hinggalah 13 Zulhijjah. Manakala 14 Zulhijjah, korban dah tidak boleh dilakukan, ya, tidak sah hukumnya dilakukan. Okey, seterusnya kita lihat spektrum ilmu. Apa-apa sahaja daripada bahagian korban tidak dibenarkan untuk diberi kepada tukang sembelih sebagai upah. Ni kena ingatlah, ya. Okey, seterusnya pembahagian daging korban. Okey, daging korban tu dibahagikan kepada 3. 1/3 dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang-orang kaya ataupun jiran. Ya. 1/3 lagi disedekahkan kepada fakir dan miskin dalam bentuk mentah. Manakala selebihnya 1/3 lagi boleh dimakan oleh orang yang berkorban dan anggota keluarganya. Okey, kita lihat spektrum ilmu.
wajib semua daging korban bagi korban nazar disedekahkan kepada fakir dan miskin. Ya, kalau kita bernazar, maka wajib disedekahkan semua kepada fakir dan miskin. Okey, orang yang berkorban haram menjual daging korban termasuk kulit, lemak, susu, kaki, kepala dan bulu binatang korban. Okey, seterusnya kita lihat hikmah korban. Okey, yang pertama, mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua, menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim supaya semangat tersebut menaikkan semangat jihad. Yang ketiga, mengeratkan persaudaraan antara umat Islam kerana solat sunat Aidiladha menghimpunkan seluruh umat Islam. Okey, yang keempat, tanda bersyukur kepada Allah atas segala nikmat supaya rezeki yang diperolehi sentiasa diberkati. Okey, baiklah. Alhamdulillah kita telah pun selesai. Ya, semoga kita dapat menjalani ibadah korban apabila kita berkemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.